Itu sebahagian doa tu tak ada. Kadang-kadang menyusah pula. Daripada sembahyang duha, rakaat pertama baca surah Wadduha. Tak ada dalam hadis macam tu. Tak ada dalam hadis macam tu. Sebab baca apa-apa surah ma tayassara laka minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah daripada ayat Quran. Sebelum ni mufti pernah beritahu bahawa wanita boleh mewarnakan rambut dengan pewarna tiruan jika suami suruh. Ni ada adalah suami yang suruh dia ni. Sebagai contoh pewarna rambut tiruan L'Oreal, Wella dan lain-lain yang dipakai. Bagaimana dengan wuduk? Kita kata benda ni tidak mencegah sampainya wuduk. Kalau dia sampai berketui atas kepala tu lainlah cerita. Dia tidak mencegah untuk sampainya wuduk. Macam inai, macam apa juga. Suami kita suruh dia berkenan pakai. Buatlah sebelum dia berkenan kat orang lain pula. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dalam fiqh ni sempit. Sebenarnya baru ni ada orang tanya tentang barangan daripada negeri China. Ni apa? Pinggan mangkuk daripada China. Dibuat daripada tulang. Tulang ni dia kata tulang binatang tak sembelih lah apa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi tengok kambing Maimunah mati. Nabi suruh sahabat ambil manfaat apa, kata bangkai nak apa. Nabi suruh ambil kulit dia. Jadi banyak lagi benda yang pada zaman Nabi, kata seperti mana kata Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, sebagai ulama salaf sikat rambut dengan tulang, dengan gading gajah, tak kata pula najis. Yang najis ialah makanan dia. Kita tak boleh makan. Tapi kulit dia walaupun dia tak disembelih, kulit kambing tu hak mari daripada negeri mana dia buat kulit tu, boleh. Sahabat zaman dulu mereka bubuh air, mereka bubuh apa dalam bekas-bekas ni. Tak menjadi kesalahan. Bukan syarat dia mesti binatang tu kena sembelih. Sehingga orang kata mana boleh kulit boya, boya akan sembelih. Ada orang sembelih boya makan? Boya memang tak sembelih, tapi kulit dia bila dibuat sebagai bahan boleh digunakan. Termasuklah jika tulang belulang ni, timbul pendapat di kalangan para ulama. Khilaflah masalah ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebut bahawasanya yang menyebabkan larangan tu, kalau sekiranya kita gunakan tulang dia tu naik lagi darah minyak dia tu, artinya kita makan benda tu memang haram lah benda tu. Tapi kalau sekiranya tidak ada lagi benda, dia telah jadi macam bekas macam ni, solid. Dia seperti juga kulit, seperti juga bulu kambing, biri-biri kami apa yang kita pakai buat baju, buat apa. Maka benda bulu ni tidak dianggap sebagai najis apabila dia telah dicuci dengan betul. Tulang-tulang belulang ni pun, kalau kita ada tanduk lembu ke, tanduk apa, gading gajah ke, mana ada orang sembelih gajah makan. Tapi boleh tak gading gajah tu orang buat sikat? Sahabat salah dulu buat sikat. Kerana selagi mana benda ni dia tak keluar minyak dan darah dia yang menyebabkan kita makan pula, itu dilarang. Tapi kalau kita buat jenis tulang dia supaya bila kita masak dalam bubuh dalam tulang tu, minyak tulang tu naik sedap, itu tak boleh lah. Tapi kalau tulang tu solid, dia tak mengeluarkan apa-apa lagi bekas, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala antara orang yang berpendapat boleh. Dan Al-Qaradawi menyokong perkara yang sama dalam fiqh taharah, menyebut bahawasanya dia menyokong pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. So yang pentingnya bila mai barang daripada negeri kita, dah beli dah barang apa, pinggan lah apa, ramai orang ni dia kata hang makanlah pinggan tu. Dia benda tak tahu, tak usah duk kalut lah. Benda yang kita tak tahu itu usah kalut. Ada yang masalah? Orang yang kencing tak lawas, apa perlu buat? Dia kencing dan kemudian dia basuh kemaluan dia, dia pakai perkara yang kain ataupun apa yang boleh menghalang darah dia, seperti mana yang Nabi arahkan kepada bintu Jahash dalam hadis Muslim. Kemudian dia salatlah dengan salat yang memang tak usah kira lah yang keluar kemudian tu, kerana dia termasuk dalam darurat. Ibu bapa saya orang Kedah, mereka buat apa, tahlil kematian saudara yang terdekat. Kami patut hadir.
Tuan-tuan, dakwah dengan hikmah dan buatlah cara mana yang penting sampailah mesej pada mereka. Tapi jangan makan harta benda anak yatim. Jangan makan harta benda anak yatim, jangan mengizinkan i'tiqad yang salah. Dan mak pak kita kadang dia buat, sementara nak dan tegur dia tu dulu kena ambil masa sikit. Tapi kita kena tegur. Jangan saya duk tunggu nak tegur, berapa tahun nak tunggu? 17 tahun dah ni. Tak tegur apa tu. Bolehkah isteri bayar zakat pada suami atas dasar kemiskinan? Bagaimana dan siapa nak memastikan bahawa suami itu benar-benar dalam kategori miskin? Allah. Takkanlah tak kenal dulu orang rumah dia miskin ke kaya. Kalau boleh duk beli rokok RM6 sehari tu kaya lah lagi. Miskin ni artinya tak ada duit. Nak makan pun tak apa nak lepas. Nak bagi ke anak-anak pun tak lepas. Kalau boleh duk beli rokok lagi sehari satu kotak RM6, kaya lah tu. Termasuk orang kaya. Orang isap rokok ni semua orang kaya. Pasal benda tu, rokok ni bukan satu keperluan, tapi dia boleh cucuk untuk isap. Dia kaya. Tak bagi zakat lah kat dia. Tapi kalau sekiranya dia ni satu orang yang susah, kita tengok dia nak belanja pun pi banting tulang, buat kerja balik mai buat balik RM10. Bayangkan anak pergi sekolah RM1.5 tinggal RM7. Suami kita beli ikan kat RM5 tinggal RM3. Hak lain tak boleh buat apa dah, tak lepas dah. Kita tahu suami kita orang miskin. Orang lain kita boleh tahu miskin, takkan suami kita kata tak tahu miskin. Dia lebih kita tahu dia miskin kaya-kaya. Cuma saya sebut, tuan-tuan, jangan selalu kita meminta-minta. Setengah orang dia tak miskin, tapi dia buat macam dia miskin. Dia beratok minta benda, padahal dia sihat tubuh badan dia. Saya bukan nak marah hak beratok, hak miskin tu tak apalah. Tak apa, saya duk tengok depan pejabat yang nak beratok, saya anggap dia pun miskin lah. Tapi kalau kita tak miskin, kita duk beratok tak padan, agama tak benar kan. Di hari akhirat kelak dia datang dalam keadaan tak ada daging di muka dia nanti. Kita badan sihat, malulah dunia Islam kalau semua orang suka minta kat orang. Turun daripada Pakistan, turun airport India, tengok orang Islam minta. Turun Pakistan ada orang Islam minta. Turun di Indonesia ada orang Islam minta. Turun di Mesir orang Islam lagi kuat penipu minta yang ni. Turun di Maghribi orang Islam berminta sedekah. Di manakah wajah negara Islam? Tuan-tuan, tak usah minta lah. Siapa yang berusaha pi cari, pi ambil kayu, kata Nabi, masuk hutan tebang kayu, ikat kayu tak atas belakang, lebih mulia kata Nabi dari dia pi minta kat orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.